Mama dengan Papa nak dara buat apa? Mama dengan Papa nak dara kahwin dengan anak kawan Papa. Tapi ini bukan paksaan Ni cadangan je. Apa nama dia? Namanya Sekejap, Bang. Tak apa, jangan. Kalau Dara setuju, Dara tak nak tahu siapa nama dia, siapa dia, semua tak nak kenal. Dara nak nikah terus. Dia tak nak jumpa, Mi. Tak nak jumpa, tak nak kenal, tak nak tahu pun siapa nama dia. Kenapa, Mi? Muka dia buruk ke, Mi? Ada pula cakap macam tu. Rupa tak penting. Yang penting tu hati. Sayang macam ni, sayang. Abang sekarang ni dah jadi suami saya. Abang tak boleh nak pentingkan diri sendiri. Sayang adalah tanggungjawab abang. Jadi abang tak boleh ikut perasaan abang. Okey? Sayang pun. Kita ni dua-dua sama-sama api tau, sayang. Jadi, salah seorang kena jadi air. So, abang rasa biarlah abang jadi air. Sebab abang akan redupkan hati sayang tu setiap kali saya marah. Lagi? Lagi, okey, abang akan pastikan yang sayang sentiasa selamat dan abang takkan benarkan siapa-siapa pun sakiti hati sayang. Tahu? Abang akan make sure takkan ada apa-apa kekurangan pun. Abang. Ya, sayang. Abang janji dengan sayang. Abang akan sayangkan sayang sampai bila-bila. Baiklah, kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Itu tadi antara sedutan drama yang dikongsikan. Topik kita hari ini iaitu tentang bagaimana sebenarnya untuk kita mengenali pasangan sebelum mendirikan rumah tangga, ataupun kita cakap tentang takruf ini. Takruf. Okey, baik. Jadi bersama dengan kita pada hari ini, kita bersama dengan Anita Baharum. Terima kasih, Anita. Sama-sama. Terima kasih juga. Seperti biasa, hadir bersama suami ni yang kacak bergaya pada hari ini, berbaju Melayu. Engku Isyamuddin, Tuan Lusin. Terima kasih. Dan juga sahabat saya. Ini dia Ustaz Azam Al-Qadari. Hari ini berada di studio, Ustaz. Alhamdulillah. Selalu dekat dalam kereta. Dalam kereta. Dalam perjalanan ke pentas tak sampai Itulah. Hari Tak ini sampai-sampai. Ini pun sampai. Alhamdulillah. Okey. Hari ini kita tidak mulakan soalan kita dengan Ustaz, tapi kita mulakan soalan kita kepada Anita dan juga Ungku sendiri. Okey, kalau bercakap tentang kenali pasangan sebelum mendirikan rumah tangga ini, mungkin rata-rata ramai pun dah baca tentang kisah antara Anita dan juga suami. Tapi kalau boleh dikongsikan, di usia sebegini diberikan rezeki untuk mendirikan rumah tangga, sekali lagi, berapa lama masa yang awak ambil untuk mengenali pasangan? Okey, sebenarnya sangat singkat. Bertaaruf pada awalnya hanya 5 bulan sahaja. Bulan 5 2022, bulan 19 bulan 10 declare. Okey. Ada declare lagi tu Ada declare, ada dia kena meluahkan sesi meluahkan perasaan yang sebenar-benarnya. Teringat sama cerita cerita tu. Itulah declare kan. Okey. Kayaknya Ungku Syam declare bulan 19 bulan begitu dia suka. Lepas tu kita cakap okey, nak kahwin lah. Nak kahwin cepat. So bulan 12 kahwin. So dalam masa sebulan je kita orang, masa bulan 11 tu memang taaruf betul-betul lah. Itu lebih mendalam lah. Yelah, saya ingat masa tu saya telefon Anita. Anita kata insyaAllah nak berikan rumah tangga. Okey. Okey, dan dalam sepanjang tempoh tu agak cepat. Okey, bagaimana proses tu dilakukan? Ada berjumpa banyak kali ke, ataupun banyak persoalan, banyak temu ramahannya ke, atau bagaimana? Okey, nak cakap okey. Sila, sebenarnya kalau nak ikutkan bertemu tu tak banyak kali. Cumanya kita lebih banyak berjumpa sekali dua je, tapi kita bawa kawan-kawan orang tengah lah, supaya nak memudahkan cara kan. Jadi matlamatnya adalah supaya untuk kita tahu matlamat hidup, ke mana arah tuju kita, perkahwinan kita, apa semua tu. Jadi objektif tu kita nak kena align lah. Nak kena align daripada segi matlamat, objektif ke mana arah tuju, barulah kita boleh pergi ke peringkat seterusnya kalau dah align. Sebenarnya seram juga sebab tempoh perkenalan terlalu singkat. Betul ni, sebab kita pun ramai kat kawan-kawan lain kan. Tapi kita macam nak pilihan kali ni kali kedua. Kita pun bukannya umur muda lagi. So betul-betul kena pemilihan betul-betul. Banyak persoalan yang kita tanya. Pakai orang tengah juga, pakai kakak angkat akan kau nak kahwin dengan adikku kan? Macam ni Kak Reni tu. Okey. Jadi saya suka apa yang dilakukan oleh Anita dan juga Ungku sendiri, mana mereka mencari cara terbaik untuk mengenali diri masing-masing dengan lebih dekat lagi. Ustaz, ini perkara yang penting kita nak kongsikan hari ini. Tapi kalau kita lihat zaman dulu-dulu, ibu ayah kita ni, mereka ni tak sempat nak bercinta. Tak ada masa kan nak berkenalan-kenalan, nak jumpa dating-dating. Sibuk nak cari itu jam. Kan? Dan kadang-kadang mereka ini mendirikan rumah tangga atas orang kata atas orang kenal
orang kenalkan dan sebagainya. Adakah bercinta selepas kahwin ataupun tidak mengenali pasangan sebelum kahwin ni sesuai lagi pada zaman kita hari ini? Kalau ada Fiza itu spesies rare tu. Maknanya memang luar biasa. Tapi hebat. Sebenarnya bukan you all je, saya pun tapi sebab kita hari ni sebagai panel. Kalau kami guest kat sini, kami cerita kan rumah tiba. Baik. Tuan-tuan, para penonton, alhamdulillah. Terima kasih Fiza ya. Bila mana bicara tentang topik kenal pasangan ini, kita harus memang dalam Islam sendiri, Nabi SAW sunnah kepada kita untuk kenal tunang kita. Barangkali mungkin di kalangan kita ni, Ustaz, saya ni kahwin tak kisah. Siapa-siapa pun saya boleh je kahwin. Kita takut kahwin dengan scammer. Maknanya ada perkahwinan. Sekarang ni banyak perkahwinan scammer, bagai-bagai. Ini bahaya. Itu sebab Nabi ajar kepada kita, kalau dah bertunang, tengok tunang kita. Tengok mukanya. Mana sekadarnya pastikan betul memang itu dia. Itu sebab kalau nak menikah pun, dia kata tengok betul tak ni bininya, betul tak ni pasangannya. Sebab kadang-kadang, minta maaf Fiza, Fahrin, Nita dan juga engkau yang mulia, bila mana kita bicara tentang ta'aruf ini, berkenalan ini, ramai orang terlepas pandang. Alah Ustaz, kita nak bercinta lepas kahwin. Ya, boleh bercinta selepas kahwin. Tapi pastikan perkenalan itu sebelum perkahwinan. Sebab ramai orang kadang-kadang dia berkenalan lepas kahwin. Ingat ya, manusia ini berbeza-beza. Manusia ini sangat berbeza. Contoh, 5 tahun pertama perkahwinan, memang baik sangat. Selepas 5 tahun kemudian, wallahu a'lam, kita tak tahu. Itu sebab sebelum kahwin berbeza. Selepas kahwin berbeza. Sebelum kahwin minta maaf cakap buang angin pun wangi. Contoh Farid kan. Wangilah sedap abang lah lagi. Contoh. Cuba lepas kahwin. Gaduh. Banyak contoh Contoh. Contoh real kan. Sebenar ke? Jadi maknanya kalau kita berkenalan, cumanya dalam tempoh kita pengenalan itu, sebab dalam agama dia ada merisik. Merisik itu untuk menentukan dia ni kosong ataupun tidak. Tiba ada orang datang merisik, maknanya dia tak ada siapa-siapa lagi. Maka boleh teruskan untuk proses seterusnya, itu pertunangan. Tunang ini pula ada tempohnya. Dalam tempoh macam tadi kalau kita tengok cerita Nita tadi kan dengan Yang Mulia Engku, bila mana dia bertunang, maknanya tempoh yang singkat. Saya sendiri pun kalau dengan pasangan saya, isteri saya jumpa 12 2014. Dapat tak? Jumpa first time. Tiba-tiba dia datang angin tiup. Janam. Macam kata bayangkan tu. Macam kan Hindustan tiba kan. Jadi maknanya kita jumpa. Tak kenal pun. Tapi kita ada adik. Saya ada adik perempuan yang tolong jalankan. Bila jumpa, kita ta'aruf bagai-bagai. 6/6 2015 tunang. Dan nikah 9/10 2015. Maknanya dalam tempoh itulah, tunang itu kita kenal betul-betul. Okey, maafkan saya nak mencelah sikit. Ini soalan terbuka kepada tiga-tiga lah kan. Bila kita cakap tentang ta'aruf tempoh perkenalan tu, kalau zaman sekarang ni, kalau kita nak tanya kepada pasangan kita, gaji awak berapa? Apa komitmen awak? Ada sitos tak? Wow. Wanita, kalau bertanya soalan sebegitu, apa komitmen yang anda ada? Mungkin ada tanggungjawab ataupun ada ambil loan dan sebagainya. Wanita akan dilihat sebagai wanita yang materialistik atau materialistik. Tapi dalam zaman kita hari ini perlu juga, sebab bila kita mendirikan rumah tangga dengan pasangan kita bukan saja berkahwin dengan kebahagiaan dia, permasalahan, kesedihan, kedukaan, kita kena kahwin sama-sama. Mungkin saya buka kepada ketiga-tiganya. Soalan orang matang ni, wanita yang masalah macam ini soalan dia. Kalau kita masa berkenalan, kita pas pada kakak angkat kita untuk tanya, kerja apa? Boleh ke jaga? Sebab sebelum ni pun dia ada anak-anak juga. So mampu ke nak tambah lagi anak? Kita tanyalah soalan detail supaya kita rasa berkemampuankah dia untuk menjaga kita? Tanyalah. Engkau? Ya, saya pun setuju dengan isteri saya. Maknanya masa sesi bertaruh tu kita tanya sebanyak mungkin soalan untuk kita put everything on the table. Sebab kalau tidak nanti kan tak nak sorok-sorok, lepas tu bila dah kahwin barulah kita found out, tahu yang ada masalah itu, masalah ini. Jadi masalah kita letak atas table sekarang so that kita kenal pasangan kita. Saya nak celah pula kali ini. Okey, tapi itu sudut pandang wanita tau. Tapi kalau lelaki tiba-tiba, okey ini kita jujurlah. Bila seorang wanita tanya kita macam tu, kita rasa macam mungkin apa masalah kenapa tak percaya pada kita? Tapi sebenarnya Fahrin, dia menarik sebenarnya. Bukan saja membicarakan tentang keuangan dan sebagainya. Sebenarnya sepatutnya kita sebelum kahwinan, kalau contoh orang nak menikah, kalau ingat baliklah Fahrin dulu, kita kena cek HIV test. Kemudian untuk kesihatan dan keselamatan keluarga. Yang kedua sebenarnya memang perlu keuangan tu sangat penting. Dan sangat penting. Dan itu sebab dalam khusus perkahwinan, kalau di Johor memang ada khusus pengurusan keuangan selepas perkahwinan. Dan sebenarnya bukan saja itu, kalau saya mencadangkan kita buat juga ujian saringan personality.
Sebab apa? Kita nak kenal pasangan kita, personalitinya bagaimana. Maknanya sebelum berkahwin, kita buat ujian. Mungkin kalau orang biasa ujian mental, DAS dan sebagainya, kita belajar psikologi. Jadi maknanya ujian personality nak tahu pasangan kita ni orang apa. Orang hati ke, orang telinga ke, orang mata ke? Ada. Itu sebab bila kita tahu, maka mudah untuk kita arrange pasangan kita. Itu sebab tak berlaku pening kepala. Ini kadang orang feeling. Dia jenis feeling. Kita jenis orang outspoken. Cakap-cakap je, sentap, nangis. Contoh. Sebab dia orang feeling. Orang feeling ni jenis cepat tersentuh Fiza ya. Ada keluar mata dah. Belum lagi sotong jatuh. Tak kasar nampak. Contohnya begitulah. Maknanya orang feeling dia ada teknik bagaimana kita approach. Kemudian kalau orang yang akal dia berbeza. Itu sebab kita kena kenal personaliti pasangan. Bila kenal, kita akan boleh, dia ni jenis orang feeling. So, jangan sentuh bab-bab ini. Sebab dia akan cepat tersentuh. Jadi, ini akan menjaga keharmonian rumah tangga. Angkat tangan. Kenapa saya bertanya soalan itu tadi? Sebab baru-baru ini di media sosial ada dikongsikan tentang masalah seorang gadis ini yang mana dia berkenalan dengan pasangan 3 bulan je. Kemudian mendirikan rumah tangga. Selepas mendirikan rumah tangga, dia mengandung. Dia beritahu kat suami. Suami tak happy sebab suami nak menggunakan namanya untuk membuat pinjaman peribadi. Bila tak diberi, tak nak bagi, dia kata isteri ni tak taat dan sebagainya. Niat dia untuk bercinta selepas kahwin, tapi sebab tak kenal sebelum kahwin, akhirnya jadi begini. Kita tak nak masyarakat kita tersalah ataupun macam Ustaz kata kena scam dan sebagainya. Kita perlu berhati-hati. Apa pandangan panel? Ustaz. Nampak tak soalan? Sebenarnya itu sebab kalau kita di dalam agama, kita kena waktu tempoh pertunangan, tunang ini adalah satu tempoh untuk kita berkenalan. Berkenalan ini macam tadi Abang Melengku kata tadi, bila kita kenal orang tu, kita kena open table. Mana segala buruk apa, bagi tahu saya ni orang macam ni. Kesihatan pun kena cek juga. Saya ni orang macam ni, orang macam ni, orang macam ni. Sebab apa? Kalau tak beritahu sebelum perkahwinan, kita takut sebab perkahwinan nak angkat handbrake tak boleh. Sebab apa? Dalam pertunangan itu kita boleh batalkan pertunangan. Sebab sekarang pertunangan push button dia tak diangkat. Macam mana? Tak ada push button. Okey, fine. Kita canggih, kita Malaysia, pasal dia handbrake. Betul saja kan. Jadi macam gitu. Okey, sebelum Ustaz sampai tu, saya nak tanya juga. Tapi bila kita bercerita kata bercinta semua orang ni. Maknanya kita tak akan cerita keburukan kita sampai dah terdedah waktu kita duduk sebumbung. Itu sebab dalam tempoh perkenalan itu kena ada orang ketiga yang menjadi sebagai orang yang kita percaya. Rujukan. Rujukan. Contoh macam adik kepada pasangan kita. Maknanya kena ada dia macam ni. Reference. Nampak tak? Nampak ni orang akademik. Syam pun dia gunakan kakak angkat kita untuk mengenal kita lebih. Sebab jadi kadang-kadang tu betul. Jadi kadang-kadang tu nak tanya Anita sendiri pun saya rasa macam kekok. Jadi saya lebih suka bertanyakan orang ketiga yang baik dengan Anita, dan pada masa yang sama, masa itulah kita nak berkenal dengan orang ketiga yang boleh bagi tahu kita banyak info tentang Anita. Informer. Tapi bila saya suka melihat apa yang Anita dan Engku lakukan, sebab kedua-duanya orang putih kata ada shelf life lah kan, ada komitmen, ada kehidupan masing-masing, dua-dua ada anak sendiri. Jadi bila dengan adanya perbincangan, bagaimana hari ini anda melihat melalui perbincangan ataupun taaruf itu dapat mengharmonikan hubungan rumah tangga anda berdua sekarang ni? So kalau nak balik pada soalan Fiza tadi, kalau macam mana kita nak pastikan kita tak kena scam ke apa semua kan. Jadi bagi saya tak letak terus perasaan saya semasa bertaaruf. Jadi kalau kita dah saya letak perasaan kita dan kita dah nampak wangi semua dah bau wangi, nampak cantik, semua dah elok lah. Jadi kita bertaarufnya sesi berkenalan untuk tahu hati budi. Exactly. So kalau maknanya kalau kita boleh pergi ke peringkat seterusnya dan kita boleh carry on. Kalau tidak kita mungkin tak pernah menonggeng nanti. Betul. Situasi kita pun sebab on off juga dengan dia masa tu awal-awal tu on off, so dia pun get ready lah apa-apa pun kan. Tapi bila once dia dah macam declare, lepas tu kita macam okey, teruskan. Sebab kita dah get ready. Sebab selalunya kalau jumpa, masa perjumpaan tu dia akan tanya, dia akan ceritakan yang dia punya misi, dia punya matlamat, objektif kehidupan dia, apa benda align tak dengan dia. So dah faham dah benda tu. Kadang-kadang kalau jumpa kakak angkat pun cakap dah betul lah, memang bosan lah. Sebab dia suka ceramah. Tazkirah. Bagus tu. Sambil ceramah sambil embus lah tu. Tapi apa yang menariknya, tadi di bilik makeup Anita sebab kongsikan sesuatu kepada saya. Selepas mendirikan rumah tangga ni, Anita mencuba sesuatu yang baharu yang mungkin sebelum tak pernah terfikir nak melakukan perkara tu. Hari ini sama-sama melakukan perniagaan cleaning bersama dengan suami.
suami. Jadi ini satu perkara yang baru dalam hidup. Bagaimana kita melihat ini? Itulah tanpa taaruf tu kita dah tahu apa misi, apa objektif semua. So bila masuk ni dia cakap okey, kita buat benda ni sama-sama. So kita dah get ready. Okey, aku akan pelan-pelan meninggalkan mungkin apa yang aku suka sikit. So kita buat benda bisnes yang baru. So memang jauh daripada apa yang kita punya ni lah. So alhamdulillah bidang. So alhamdulillah kami sama-sama enjoy. Sama-sama sedang bercinta sekarang. So sama tengah mengharungi kehidupan yang best lah, insya-Allah. Mohon doakan supaya berpanjangan. Amin. Kita berdoakan hari Jumaat insya-Allah. Penting tu. Baik Ustaz. Okey, hari ini kita sebenarnya ada satu pandangan daripada mereka yang dah matang tau, tapi cukup berlaku adil kepada mereka yang melalui fasa perkenalan anak-anak muda di luar sana. Apakah cara terbaik ataupun SOP bertaaruf ni? Baik, menarik. Saya kongsikan ada 3 tips SOP je 3 tips. Okey. SKM. Okey. Bukan scammer. SKM. Strategi Koperasi Malaysia tak ada. S yang pertama apa dia? S yang pertama sentiasa bersembang. Okey. Sentiasa bersembang. Bila kita bersembang ni kita akan lebih kenal cara dia bercakap. Kita nak tengok dia bercakap dengan parents dia bagaimana. Bagaimana dia bercakap dengan orang kenalan rapat dia, orang yang dia tak kenal, orang yang dia kenal. Ada orang berbeza. Kadang-kadang dengan orang kenal bukan main, tapi orang tak kenal tak nak cakap. Introvert. Jadi, introvert. Tak, introvert tu pun ada huraian panjang. Okey. Yang K yang kedua apa dia? K yang kedua adalah kenal orang sekeliling. Macam tadilah, mana kita kenal circle dia siapa. Maknanya bagaimana keluarga dia, kawan-kawan dia siapa, dan yang paling penting hobi dia bagaimana. Kita kena tahu sebelum perkahwinan. Supaya nanti lepas kahwin, rupanya hobi dia kerja mancing aja contohlah. Daripada bermancing je, akhirnya menyebabkan tertinggal dan sebagainya. Ikutlah Ustaz. Why not kan? Itu sebab kadang-kadang ada orang tak faham. Sebab sebelum perkahwinan beritahu, hobi saya mancing tau. Oh, baguslah bang. Hobi saya menjahit tau. Baguslah bang, dia pun menjahit sama dengan bini dia. Masalahnya kan contoh. Yang ketiga apa dia? M yang tak akhir apa dia? Akhirnya paling penting dan diajak oleh para sahabat apa dia? Musafir bersama-sama. Dengan musafir ini bukan maksud dating dua-dua travel lah. Ustaz tiap minggu bawa isteri dan anak jalan-jalan. Betul. Itu mesti. Saya kena sebulan sekali saya akan bawa check-in, seminggu sekali mesti berjalan. Jadi memang berjalan. Minggu ni dia on call, tak boleh lah. Dia duduk rumah, kita jangan kerja tapi anak jagalah. Jadi musafir bersama-sama. Dengan musafir kita akan tahu bila konflik. Musafir ni penat tau. Orang penat kita akan tahu sikap dia bagaimana. Betul. Waktu dia penat, mana lah buat contoh. Malah lah yang time jam bagaimana sikap dia. Kat situlah kita akan lebih kenal. Oh, dia jenis macam ni. Dia jenis macam ni. Oh, betul ya. Ini perkahwinan dan normal. Itulah rumah tangga dia. Dia bukan hitam putih atau A atau B, black and white, tapi adalah warna-warni. Dan kadang-kadang pagi berbeza, petang berbeza, sebelum mengandung beza, lepas mengandung beza, tengah mengandung pening kepala. Contohlah kan. Jadi maknanya dia berbeza-beza. Jadi bila perubahan ini anak satu beza, anak dua beza, dan setiap inilah kita kena seperti katakan kita enjoy saja. Dalam kehidupan kita enjoy, dan inilah perkahwinan kita nak, kerana kenal pasangan ini dia tidak terhenti selepas perkahwinan, tetapi dia akan berhenti bila berpisah tubuh dan jasad. Wallahu a'lam. Ini yang orang kata ni saya amar takruf nahi mungkar. Allah. Macam tak kena je. Cuba tak apa. Try lah mana ajak kebaikan. Buangkan keburukan. Bantu. Tapi daripada apa yang Ustaz katakan, Engku dan juga Anita katakan, bahawa proses untuk kita mengenali pasangan ini bukan sebelum kahwin sahaja. Tapi ia akan terus berjalan selagi kita bersama dengan pasangan kita. Sama ada kita bercerai hidup ataupun kita bercerai mati. Dan kita harapkan daripada perkongsian hari ini dapat memberi manfaat yang berguna kepada penonton-penonton kita, buat adik-adik, buat anda yang mungkin dalam proses perkenalan, nak menjadikan rumah tangga, takut dan sebagainya. Jangan risau apa yang orang kata, tapi yang paling penting sekali, anda perlu mengenali pasangan anda. Tak salah kalau kita tanya tentang kesihatannya, kewangannya, pengurusannya, dan saya suka Engku katakan tentang objektif dalam kehidupan itu. Baik, buat Fiza jugalah sebenarnya. Belum lagi jumpa. Okey, terima kasih sekali. Tempoh pengenalan lagi. InsyaAllah. Cuma dia nak kenal siapa tak tahu. Tak tahu lah, tak tahu siapa. Terima kasih sekali kita cakap pada Ustaz Azam dan juga Anita pada hari ini, insyaAllah. Baik, kita ada lagi perkongsian-perkongsian menarik yang kami nak kongsikan bersama dengan anda, jadi pastikan anda terus bersama dengan kami. Selepas ini.